Tapi bila dia lahir saja ke dunia, jumpa macam-macam apa, mengarut habis jadi yang sesat, yang kafir, yang macam-macam jadi. Tapi asalnya kita dulu masa di alam roh, semuanya mengaku bahawa Allah adalah Tuhan kita. Daripada alam roh kita berhijrah ke alam rahim, singgah di perut ibu. Tak ada lain-lain tu ke dunia, tak. Dia singgah dulu di perut ibu. Masa di alam rahim tu pula, kita bersama dengan ibunda kita, mak kita. Ke hulu ke hilir lah berapa bulan mak mengandungkan kita tu. Sebab tu kalau dah disebut tentang pengorbanan, antara laki-laki ataupun ayah dengan ibu, mana yang paling banyak berkorban? Mak ke ayah? Ayah paling banyak berkorban. Sebab bila anak menangis tengah malam, ayah sangat bersabar dengan tangisan anak. Mak lah yang bangun tak. Mak mana sabar dia bangun baju susu mak. Ayah boleh sabar je tidur sampai subuh esok. Itu kalau tak faham tak apalah. Jadi pengorbanan apa ni memang, dan kami pun orang lelaki, kami tak pernah kecil hati walaupun dalam dunia ni banyak lagu-lagu semua mengangkat ibu. Ibu macam, oh ibu kau disiram bayu pagi, umi, lagu tentang mak lagi. Apa lagi lagu tentang ibu? Oh apa ni, ibu engkaulah ratu hatiku. Ibu semua. Ayah ni kami tak pernah kecil hati pun, walau tak ada satu pun lagu. Lagu ayah adalah, kalau saya pernah dengar ada satu tu, ayahku kahwin lagi. Ayah saja menikah, tak ada kerja lain. Itulah pengorbanan paling besar seorang ayah, mencari pengganti sebelum nikah. Itu tak faham tak faham. Itu namanya alam rahim, singgah di perut ibu. Jadi sebab itu tak hairanlah kenapa kita orang Islam, kita diajar oleh Nabi SAW ketika Nabi ditanyakan, ya Rasulullah, saya ni nak buat baik pada siapa? Nabi kata, ummuka, ibu kamu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibu kamu. Summaman ya Rasul, siapa lagi? Ibu kamu. 3 kali. Kan ada orang putih buat lagu nasyid, who next? Your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. Kali keempat bawa ayah. Maknanya buat baik pada mak, dia mesti nisbah ada 3, nisbah 1. Mak 3 kali, ayah sekali. Sebab pengorbanan mak ni besar sangat. Besar. Tapi 3 kali pengorbanan pada mak. Buat baik pada mak tu bukan macam kalau makan tom yam ayah semangkuk mak 3 orang merah telinga orang tua tu dah. Maknanya dia ada layanan terdelay sikit. Mak ni dia sensitif sikit ibu tu. Maka sebab itu kita semua singgah di rahim ibu, namanya berhijrah ke alam rahim. Daripada alam rahim kita berhijrah pula ke alam dunia yang kita sedang berada sekarang ini. Dan kita duduk sekarang di dunia ini pun ni bukan selamanya ni. Kita akan berhijrah pula ke alam seterusnya, dipanggil alam barzakh. Kenapa tak sebut alam kubur? Padahal meninggal ke bumi kubur. Tak semua orang yang meninggal masuk kubur. Ada meninggal tengah laut, ada meninggal di mulut rimau, mana ada kubur. Tapi pasti dia mesti ke barzakh. Teman-teman sahabat-sahabat kita mangsa MH370, kita pun tak tahu mana kubur. Orang kata meninggal, mana kubur? Kalaulah mereka tu benar sudah meninggal, mereka pasti kalau tak ke kubur, mereka akan ke alam barzakh, yang tu pasti. Daripada alam barzakh pula kita akan berhijrah ke alam berikutnya, dipanggil sebagai alam kiamat, iaitu alam kebangkitan semua sekali umat daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat. Begitulah proses penghijrahan kita dalam hidup. Itu secara kehidupan. Kalau secara umur pun kita berhijrah. Dulu 5, 10, 12, 20 tahun dulu, muka kita bukan macam ni dulu ni. Lain kita dulu. Kalau yang zaman muda-muda dulu saya ingat tak ada muka macam sekarang. Sekarang lebat je misai janggut semua kan, subur saja. Dulu muda-muda misai jarak-jarak pokok getah nak segan-segan nak keluar tiang elektrik punya jarak kan. Tak apa smart kan zaman tu, dulu tak apa handsome sangat. Kalau tapi walau tak smart pun manis tu ada. Kalau muda-muda, kalau orang perempuan dipanggil, kalau umur 20-an dipanggil mengancam. Dia perempuan kalau umur 20-an dipanggil mengancam. Mau tak mengancamnya, duduk di bus stop semua pakai piwik-piwik budak motor, semua hon pin cun mengancam. Bila dia beralih berhijrah masuk umur 30-an, dia mula macam-macam. Dia cucuk sana, dia tempel sana, tempel sini, dia lukis sana, lukis sini. Itu 30-an dia macam-macam.
Tapi bila berhijrah umur 40-an, dia sudah terancam. Pasal banyak umur 40-an ni banyak suami banyak meninggal. Jadi kena kacau macam. Dia mula terancam. Dan kena scam lah apa lagi. Naik umur 50-an, perempuan dia semacam. Dia ada semacam sikit. Dia ada perangai dia macam sikit. Dia tengah malam nak makan cornetto, nak makan es krim, dia tarik boba, tak padan kecil manis. Ada. 50-an dia semacam perempuan ni. Tapi bila naik umur 60-an ke 70-an, susah nak cam. Kita pun susah nak cam dia. Kalau dia berlakon pun biasa watak pun dia nak lah. Duduk berjalan dia semua. Budak motor melari macam tu. Tak ada lah dia. Macam tu lah penghijrahan umur. Tapi orang laki-laki lain. Orang laki-laki kalau 20-an dia dipanggil bergaya. Pakai apa pun smart. Kopiah sengit pun smart. Nampak smart. Nampak orang Islam 20-an bergaya. Tapi bila dia naik berhijrah umur 30-an bercahaya. Orang lelaki naik dia ada nur. Dia bercahaya. Walau gigi tak apa ada pun dia senyum bercahaya. Nampak? Hijrah umur 40-an macam buaya. Asal tanya dah nikah belum? Complicated. Alamak, complicated pula jawapan dia. Cakap dia dah nikah belum? Tu dia macam buaya. Bila naik umur 50-an tak boleh percaya. Orang lagi dia dah start pakai kasut putih tu boleh macam. Umur 50-an dia tak boleh percaya. 60-an dah tak bermaya. Dan naik umur 70-an asyik tanya kau siapa. Tu je lah. Kita beritahu dah kita anak Pak Suding, anak siapa? Lagi 5 minit soalan sama datang. Itu je. Tanda-tanda umur 70-an lah tu. Tanya kita soalan sama setiap 5 minit. Jadi itulah penghijrahan dari sudut umur dalam kehidupan kita. Bagi mana-mana di kalangan kita yang bekerja pun sama. Orang penjawat awam ada grade-grade je N17 lah naik apa 48, 44, 52 jusa si turun semua kan. Kalau kerja polis pun sama, dia ada penghijrahan juga. Orang kerja polis ni kebiasaan pangkatnya mula constable. Constable dia akan berhijrah naik jadi lance corporal. Lance corporal dia akan berhijrah jadi corporal. Corporal dia akan berhijrah jadi sergeant. Sergeant dia akan berhijrah jadi sergeant major. Sergeant major hijrah jadi sub inspector. Sub inspector dia hijrah lagi jadi inspector. Inspector hijrah lagi jadi ASP. ASP hijrah lagi jadi DSP. DSP naik lagi hijrah jadi superintendent. Superintendent hijrah lagi jadi Allahyarham superintendent. Itu paling tinggi sekali. Itu pangkat paling utama sekali. Tapi itulah kehidupan. Dia penghijrahan ini, perubahan itu dia senantiasa akan berlaku. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang dalam hidup suka berhijrah, suka berubah ke arah yang lebih baik ini, Allah sifatkan mereka ni sebagai orang berjaya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah di jalan Allah, wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah At-Taubah ayat yang ke-20. Maknanya Tuhan menyifatkan orang suka berhijrah ini berubah ke arah yang lebih baik. Inilah orang-orang yang berjaya di sisi Allah. Orang bijak pandai menyebutkan apa tanda manusia berjaya. Manusia berjaya dalam dunia ni apa? Orang berjaya sifat dia belajar. Dia sentiasa belajar dan belajar. Lagi dan lagi dan lagi sampai dia dah tak ada lagi. Itulah orang berjaya. Kalau berjaya lawan dia gagal. Apa tanda manusia gagal? Mengulang, repeat. Kalau dia belajar di universiti tu repeat paper, mengulang subjek tu sampai lulus kan. Dalam hidup sebenar pun sama. Orang gagal ni perangai dia apa? Mengulang. Tahu mengulang apa? Mengulang perangai lama. Saya ingat tuan-tuan pun pernah jumpa kot ada orang yang kita kenal daripada zaman muda lagi, sampai sekarang perangai tak berubah. Kuat berhutang, suka maki orang, mulut mencarut, mengata orang tak sudah-sudah, sampai meninggal. Mengulang perangai sama. Kan ada orang macam tu kan? Nak angguk tak berani. Satu orang duduk sebelah. Jangan main-main tu. Dia, kalau orang tanya orang manusia gagal, itulah tu jenis tak reti nak berubah. Orang dah meningkat-meningkat umur ni, sah lah sikit. Berubah tak kepala tu. Dah main-main masjid ni berubah lah dah. Perangai duduk sama itu. Perangai tak berubah-ubah juga.
Tapi kalau manusia berjaya ni, dia jenis dia belajar daripada pengalaman lalu. Dah kena sekali, aku takkan kena lagi dah. Aku tak mau lagi mengulang kisah-kisah lama lagi dah. Tapi ada orang saya tak faham tu. Saya kalau di kampung saya ingat lagi, zaman saya kecil-kecil dulu ada pakcik-pakcik ni. Masa tu dia orang muda-muda lah, 30-an, 40-an. Jenis suka ambil kuah kari tu pergi bubuh dalam kasut orang. Apa punya perangai tak ada tamadun kan? Tuan-tuan tahu tak? Saya tak mau sebut lah kampung mana. Pakcik tu dah 60-an, 70-an dah umur sekarang tau. Masih lagi buat perangai tu lagi dengan ketar-ketar tangan. Buat lagi perangai tu buruk. Dah bercicit tau tak? Bukan cicit dah. Buruk sangat perangai tak berubah ni. Itulah manusia paling gagal dalam dunia. Tak kerti-kerti nak berubah. Itu satu sudut perangai. Perangai lain kita tak tahu lagi. Minta ngalung lah apa jenis suka hidup. Nak menunjuk hebat sangat, duit kada sangat. Macam-macam perangai. Sambut ma'al hijrah, harap sambut lah perangai tak berubah pun. Maka supaya itu dalam agama kita mengajarkan manusia yang berjaya ini adalah manusia yang berjaya mengubah diri dia ke arah yang lebih baik. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insya-Allah saya nak kongsikan pada tuan-puan semua muslimin muslimat akan beberapa sifat-sifat yang saya rasa menjelang 1444 Hijrah, insya-Allah umur panjang kita dapat sambut ni, kita dapat ubahlah beberapa perangai-perangai ini. Hijrahlah perangai kita ke arah yang lebih baik. Jadi insya-Allah saya nak sebut pada tuan-puan semua malam ini, iaitu kurang lebih ada 5 perangai yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau 5 perangai ni tuan-tuan tak dapat banyak sekalipun, 5 perangai ni tolonglah berubah. Kalau tuan-tuan rasa macam mana aku tak ada, okey, bagus. Kalau sendiri tak buat, siapa kawan buat, tolong peringat kat dia, tolong berubah. Sudahlah 1444 Hijrah atau dah berumur banyak dah ni, tak erti nak berubah lagi. Baik, kita tengok apakah 5 perangai paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dalam hidup paling kita harapkan adalah dapat berjiran dengan Nabi. Allahumma hdina ala siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kan minta pada Allah moga kita ni ditempatkan sebaris dengan para nabi, orang mati syahid, orang soleh semua. Maknanya dapat duduk syurga sekali dengan Nabi. Dia dengan dapat duduk syurga dengan Nabi ni banyak amalan. Salah satu amalan paling senang, paling simple, saya ingat tuan-tuan pun boleh buat, lepas pada ni pun boleh buat. Nabi kata apa? Ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi kata aku dengan orang yang suka tolong anak yatim adalah seperti ini. Aku dengan orang tu ini macam dalam syurga nanti, BFF, best friend forever. Yang orang yang suka tolong anak yatim, dia dengan Nabi jiran dalam syurga. Oh, ini paling betul lah. Lepas tu saya ingat dalam kawasan Pekan Dengkir ni tuan-tuan tu ada senarai nama-nama anak-anak yatim mana-mana pergi ke sekolah dia ke apa, bagi tahu memakcik kantin ni dak ni ada satu sekolah 2-3 orang mana yang kita mampu lah. Jangan ambil duit dia, masuk dalam buku, cukup bulan saya datang bayar. Oh, itu pahala besar dia dengan Nabi. Jiran dalam syurga, jangan main-main. Itu cadang lah tuan-tuan kalau boleh buat. Lagi bagus tuan-tuan ambil mak dia sekali. Oh, ambil mak dia tu pahala tak habis-habis. Saya makan tak habis. Itu saya cadang lah. Masuk ke dalam buku mak dia sekali. Masuk sekali. Atau ambil mak dia masuk dalam rumah. Itu tuan-tuan tengok tinggi rendah langit tu. Kiamat esok lusa boleh jadi. Itu bincanglah bincang. Hijrah. Tak cakap dia pun suka bincang pinggang lagi. Okey. Gurau bukan lah. Jangan bawa sangat. Teruk yang dekang. Cakap tak. 5 perangai paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini tolonglah berhijrah akan perangai-perangai ini. Kita tinggalkan perangai yang Nabi benci. Itu sudah buat lagi dah. Yang pertama sekali adalah baginda Nabi sangat benci, Nabi sangat marah dan Nabi sangat murka sekali kalau umat dia berperangai apa? Pertama, suka bergurau kasar. Bergurau kasar ini adalah benda ataupun perangai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup benci sama sekali.
Gurau, Nabi pun bergurau. Nabi pun melawak, Nabi pun bergurau. Bergurau senda. Tapi kalau dah namanya bergurau kasar, itu Nabi benci sungguh. Jangan main-main. Macam sekarang ni musim-musim orang duk bergurau-gurau benda-benda agama ni, kita marah betul tuan-tuan. Saya pun tak faham zaman sekarang ni. Siapa manusia tak ada rasa malu lah sekarang? Dia main hina agama, hina Tuhan, samakan dengan binatang ni pun jadi apa ni? Ke mental illness, sakit mental ke apa ni? Tak tahu kenapa. Dan kita pun tak tahulah apa benda dia makan boleh jadi macam tu lah. Dan ini bukan benda biasa. Dalam Quran sendiri Allah pernah menyebutkan alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. Kata Allah, akan ada manusia yang menjadikan agama itu sebagai hiburan, permainan ataupun sesuatu bahan lawak jenaka. Kalau dulu saya ingat ada orang dia mempermainkan ayat Quran. Ada mempermainkan ayat Quran pun ada. Tak mahu ni. Kau ada apa-apa kan nanti kau miskol Lazarotin aku lah. Kau ada apa-apa nanti kau miskol Lazarotin aku. Tahu tak? Miskol Lazarotin. Cakap je lah kau ada apa-apa kau miskol je aku. Apa nak pakai ayat Quran miskol Lazarotin aku? Apa benda lah buat pakai ayat Quran buat main-main? Aku tak jumpa lah wala dompet aku mana. Itu kan wala dhalin tu ayat surah Fatihah. Dia buat main-main. Banyak kan dia buat. Dia semata-mata nak bagi orang ketawa, nak bagi orang gelak. Zaman sekarang tuan-tuan, manusia kadang nak meraih perhatian orang, macam-macam perangai dibuatnya. Mengaku menghafal 15 juzuk Quran, bukan saya tak percaya dia hafal Quran. Orang hafal Quran ni dia ada izzah, dia ada kemuliaan. Dia ada rasa hormat, dia rasa malu. Sungguh pun nak buat benda yang tak senonoh sekalipun dia tak buat depan orang lah. Orang menghafal Quran ni, Allah jaga si penghafal Quran ni. Melainkan dia menipu, itu kita tak tahu. Kita berdoalah pada Allah, moga anak cucu keturunan kita kalaupun belajar tak tinggi, muka tak handsome sangat pun, ada maruah diri. Jangan memalukan agama dan keturunan tu je lah. Na'udzubillah min zalik. Itu geram tu tuan-tuan. Sebab itu kadang kalau tengok Nabi kenapa dia marah sangat orang yang bergurau kasar. Bergurau kasar ni, kalau tadi tu gurau yang melampau sangat, menghina agama. Tapi yang gurau kasar ni dalam erti kata apa? Zaman Nabi SAW dulu, pernah ada seorang laki-laki ini, namanya Al-Aqrab bin Habis. Ini contoh Dia pernah datang ke rumah baginda Nabi SAW. Dia mari rumah Nabi dengan ada tujuan. Dia nak minta Nabi tolong bebaskan beberapa tawanan-tawanan. Maknanya dia nak minta Nabi tolong bebaskan. Itu niat dia, hasrat dia. Cuma cara dia datang tu, dia panggil baginda Nabi. Dia kata, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, daripada luar rumah Nabi. Tuan-tuan kena tahu, pemimpin ni, rumah dia tu ada protokol sebenarnya, ada SOP. Bukan boleh kita duduk jerit-jerit depan rumah. Tak boleh. Malu apa, tak boleh jerit-jerit depan rumah dia. Dia rumah pemimpin ni, dia ada dalam agama mengajarkan kita tak boleh buat sewenang-wenang macam tu. Ini bukan dengan apa tak. Ada SOP-nya yang tersendiri. Tak boleh kita buat jerit-jerit. Tambah lagi rumah Nabi pula. Mari Ya Muhammad dari rumah. Masa tu Nabi tak menyahut. Patutnya dia pun sangka baik. Yalah, kalau Nabi tak menyahut tu balik yalah. Lama sangat pun dia panggil Nabi tak menyahut. Lalah dia cakap apa? Dia kata, Ya Muhammad, aku ni kalau puji orang lagi, tapi kalau kutuk orang dahsyat. Sebenarnya tuan-tuan kalau nak tahu, dia nak gurau tu dengan Nabi. Seolah hanya macam dia nak buka pintu cepat kan, nanti viral masuk guru WhatsApp nanti. Macam tu je. Tapi Nabi daripada dalam rumah dengar dia cakap macam tu. Nabi kata Zakallah Azza wa Jalla. Allah pun macam tu lah. Oh itu Nabi marah tu. Allah pun macam tu lah. Macam tu macam mana? Allah kalau puji orang melangit. Tapi kalau Allah hina orang sehina-hinanya. Dan akhirnya orang tersebut, dia kan datang Nabi tak Nabi bebaskan tawanan semua. Nabi hanya bebaskan beberapa orang saja. Kalau ikutkan Nabi SAW, Nabi kan Nabi rahmat, Nabi penyayang. Nabi nak bebaskan semua. Tapi cara engkau datang macam tu, gurau, dia panggil bad joke lah. Orang putih panggil bad joke ni memang gurau kasar lah, gurau. Tuan-tuan tahu tak, orang kalau gurau kasar ni, kita jadi
Jadi tak best lah nak berurusan dengan dia lepas pada tu. Saya pun dalam cerita orang kita pun kenal juga dulu. Geram juga kita ada orang macam tu lah. Dia ingat dah lah masa tu nak ceramah. Jadi pengurusi majlis tu dia mungkin barangkali dia tak tengok latar belakang kita dulu apa. Dia tanya depan-depan, Ustaz nama penuh apa? Kita pun beritahu lah nama. Dulu Ustaz belajar mana? Okey. Ustaz anak berapa orang? Okey, beritahu lah. Ustaz ayah kerja apa? Dalam hati saya, tak pernah pula orang tanya saya ayah kerja apa. Saya tak ada kaitan dengan kerja saya ni kan. Tapi dah dia tanya kan, saya beritahu lah ayah saya kerja polis. Ayah Ustaz polis rupanya. Jarang anak polis jadi baik. Kasar ini main kasar. Saya berubah muka time tu kan. Apa cakap arwah bapak aku macam tu pula. Cakap bapak aku bagus sangat kan. Geram lah rasa. Dan masa dia cakap tu pun ada 2-3 orang AJK lain. Dia orang pun tak gelap. Seolah macam apa benda aku cakap ni. Apa cakap ni tu. Tapi dia pun azab gurau kan. Ustaz kan suka gurau. Saya memang suka gurau. Tapi kita gurau pun ada limit lah. Ada batasan lah. Benda itu tak payah nak gurau. Apa memang polis ni anak semua jahat dah ke apa? Kasar sangat. Peristiwa tu 6 tahun yang lalu. Tapi dia segar di ingatan. Banyak tempat ceramah saya cerita benda ni. Dahsyat. Jadi, dan dalam kalangan kita ada tak jenis macam tu? Suka gurau tapi gurau tak tengok orang. Kita bukan nak suruh hormat sangat ustaz ke penceramah tak. Hormat sikit, tak payah melampau sangat lah. Tapi reti tak untuk jangan sampai melampau sangat di kita dalam gurau. Dia kadang ada orang, bila dia terlalu rapat dengan seseorang, dia take for granted kan. Dia lebih berlebih kurang. Alah ustaz tu pun masuk air jual. Saya ingat lagi dulu masa tu ada forum. Saya panel pertama. Panel kedua ni saya sebutlah siapa. Tapi tuan-tuan semua kenal. Dia ni datuk pun dia, chef pun dia, tuan guru pun dia. Yang bestnya MC tu ni moderator kan dia nak menceriakan majlis. Saya faham. Tapi cara dia tu tengah-tengah forum tu edarkan tabung sumbangan. Jadi kata tuan-tuan masuk dalam tabung jangan tak masuk yang panel pun bagi sekali bagi. Tapi yang ujung tu pun dia tuju dekat tok share tu. Entah yang tu pun spender tak pakai. Maknanya jangan kata duit seluar dalam tak pakai maksudnya lah. Tuan-tuan tak masa dia cakap macam tu tak ada seorang pun yang gelak. Semua muka apa benda kau cakap ni. Itu datuk tok share besar. Bukan kitab-kitab semua kau boleh cakap seluar dalam kat dia. Dan dia pun lepas pada tu tak makan malam tu balik kan. Marah sangat dengan moderator panggil macam tu. Ada orang dia ingat benda tu lawak pun kan. Dia tak eksperimen dulu kot. Sesuai tak sesuai ke apa. Memang cakap ya. Dia tak tahu orang sakit hati pun. Dan saya ingat dalam kalangan kita pun kena dipesankan benda macam tu. Jangan sampai nak gurau ni tak ada masalah. Nanti tuan-tuan risau pula nak gurau saya tak ada. Tapi kita agak-agak lah. Jadi jangan sampai melampau. Perangai macam tu Nabi SAW sangat-sangat marah. Gurauan-gurauan kasar, bad jokes macam tu yang tak sesuai. Umur dah macam ni tak sesuai lagi. Gurau-gurau macam tu. Bukan lagi kita budak zaman dulu lagi. Bukan lagi dah. Itu ingat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, kata Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari luar bilikmu, kebanyakan mereka ini tak tahu adab. Itu Allah sebut dalam Quran. Itu ceritanya. Jadi yang pertama, janganlah bergurau kasar tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW, baginda Nabi cukup marah, cukup tak suka kalau ada dalam kalangan umatnya yang berperangai apa? Ini yang kita nak hijrahkan. Yang keduanya adalah iaitu bersikap fanatik. Apa makna fanatik? Atau bahasa Arab dipanggil asabiyah. Apa makna asabiyah di sini? Asabiyah di sini bukan bermakna setengah orang tu dia kata kalau orang tu jenis pakai tanja, pakai Melayu, ini taksub Melayu mak kilau sangat ni. Itu ke maksud taksub.
Pernah satu hari seseorang ini datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya dengan baginda Nabi, dia kata amanil asabiyah ayyuhibbar rajul qaumahu, ya Rasul, adakah seseorang itu dikira taksub, fanatik kalau dia cintakan kaum dia? Dia cintakan kaum dia ke, asal negeri dia ke, adakah itu dikira taksub? Dia ni asal Kedah, orang hijau kuning. Mari duduk di Selangor, cakap dengan orang pun cakap Kedah juga. Oh, taksub sangat. Mari negeri orang hormat lah. Ni cakap Kedah, orang pergi mana aku letak tepui tak ulang lah. Tak pakai apa-apa. Macam dia seorang orang Kedah atas dunia ni. Macam tu kira taksub lah. Atau dia orang Kelantan, mari duduk sini, duduk kecek Kelantan. Jadi kita apa ini, bebek Kelantan. Adakah itu dikira sebagai taksub? Ataupun dia orang Jawa kan, pakai ketayak Jawa pula, pergi alon-alon kelakon apa kan, buat semangat opo urung apa ni. Oh, dia di Jawa sama macam dia seorang Jawa. Adakah itu dikira taksub? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, itu tidak dikira taksub. Itu bukan taksub. Dia orang Melayu Johor, pakai baju style Johor ni style kan. Kalau tahu Allah macam dia seorang orang Johor dan dunia tidak, itu bukan dikira taksub. Malahan dalam dunia ni setiap kaum, setiap bangsa, logat, dialek ni semua ada keistimewaannya. Saya duduk hulu ke hilir, duduk ceramah, seronok berkenalan dengan dialek-dialek tempatan ni, seronok kita belajar. Macam orang Jawa kan, halus bahasa dia, bahasanya halus. Saya ingat lagi ada satu pesanan, dia panggil apa? Pesanan ulama dulu kata ojo kelalen, jangan lupa kita manusia seorang nan dunia sedilun air. Semestinya kita boleh bekalan secukupnya. Ojolah sampai kita kabeh dari kelalen. Jalurlah ampun karo perangiran kuoso. Ngerti apa? Tak kan? Saya pun berapa tadi tu. Google tu. Di Jawa ni dia ada Jawa halus kan. Baru saya tahu rupanya Jawa Johor, Jawa Selangor, Sabak Bernang, Pada Rojo, Seringat Jaya ni semua tu dia ada dia punya magelan itu ada dia ada apa tu bahasanya, dialek sendiri. Saya kalau mertua saya Sabak Bernang tu yang tahu, tu alon-alon tu sikit-sikit tu dia ada bahasa dia. Kalau macam orang Terengganu, orang Kedah pun ada keistimewaan dia. Saya dulu tuan-tuan, dululah cerita dulu nak cari jodoh punya pasal. Tak nak cari orang Kedah walau saya asal Kedah, tapi tak nak cari jodoh orang Kedah. Pasal saya tengok orang perempuan Kedah ni kasar sangat ya. Kalau dia marah suami itu takut tengok. Garang bunyinya. Kalau suami lambat balik masjid macam ni kan, lambat. Oh dia punya marah. Bunyinya macam kasar lah. Kasar. Lambat balik aku tapak ke belakang aku cubit nak bini mau nak kahwin dengan perempuan. Jadi saya rasa ini kalau jadi bini ni mau sakit jantung ni. Jadi saya pun beralih. Kita ingat kalau macam tu cari orang Kelantan lah. Pasal setiap orang Kelantan ni lembut je. Kalau dia marah suami pun lembut. Bewok. Nanti dulu. Lembut dia sebut. Jadi kalau dia maki pun rasa nyaman saja kan. Aduh, pergi ke Sarawak lagi syok. Pergi ke Sarawak lagi macam-macam belajar. Ustaz, macam mana Ustaz? Ni naik belon okey? Celah bila pula aku mari ke Sarawak naik belon. Rupa kapal terbang tu dia panggil belon. Kapal terbang, aeroplane tu dia panggil belon. Allah, ingat belon betul, tak sampai-sampai belon. Saya tanya sini minum paling saya tu saya pergi kawasan mana Kapit ke Mukah saya pergi tu. Saya ceramah situ. Saya tanya ini air paling istimewa air apa? Oh macam-macam dia pergi minum. Tapi saya pun kalau pergi mana pun saya jenis suka minum air Bandung. Saya ada tuan sini ada air Bandung. Oh astagfirullah. Ustaz apa pula minta air Bandung Ustaz? Kata apa salahnya air Bandung? Takkan salah. Ustaz air Bandung tu di sini maknanya air jamban. Astagfirullahaladzim. Punya jauh beza ya. Itu kelebihan kita kadang. Lain bangsa, lain apa tu kaum dialek ni banyak belajar sikit-sikit tu kan. Tapi rupanya kalau seseorang itu dia sayangkan kaumnya ke bahasanya, itu tak dikira taksub. Yang Nabi SAW maksudkan kata Nabi, walakin minal asabiyah ayyu'ina rajul qaumahu ala zulmi. Kata Nabi,
orang itu dikira fanatik taksub kalau sekiranya dia ini dia panggil apa? Menolong kawan dia dalam melakukan kezaliman. Kawan dia buat benda tak betul, dia backup. Faham dia backup? Dia cover line, dia backup. Kawan tu pun dah buat benda tak betul. Dah tak betul, dah salah-salah. Kau dah backup dia buat. Itu taksub. Itu taksub. Itu fanatik namanya. Itu imam kita. Memang tiba-tiba ada tembak satu dash. Dia kentut sekali. Piung dia bagi. Dia bagi sekali. Yang belakang tu, dah memang terang lagi bersulur lagi dah. Memang kompong tu imam ni kentut dan dia tembak itu. Pekat baunya tu. Di 24 musangking dia bau. Habis-habis orang pun tegur. Kata, imam apa ni? Kentut ni batas semayang. Ada pula jemaah lain komplain kata gini lah. Tak payahlah kita nak marah nak komplain tu imam. Dia dah jadi imam kita 30 tahun. Satu kali kentut apa mau kira? Sap-sap suai mah kira lamsam sudahlah. Satu kali kentut apa mau kira? 30 tahun dia jadi imam kita. Takkan satu kali kentut mau kira? Ini tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Itulah maksudnya. Salah tetap salah. Yang kau pergi backup sangat dia kenapa? Dia sudah didapati bersalah. Yang pergi backup sangat kenapa? Itu yang Nabi marah. Kau geng sangat ke? Kau dia dah bagi kau banyak sangat kot. Yang kau backup dia sangat. Nabi larang perangai macam ni. Kau dah tak boleh beza. Dia dah salah. Dah didapati bersalah. Sudah lah. Kenapa mau lagi mempertahankan dia? Itu maksud taksub. Kalau setakat tuan-tuan minat, tuk guru mana-mana minat sikit-sikit itu tak apa lagi. Tapi kalau orang yang kita minat buat salah, tuan-tuan kata dia betul, tuan-tuan lah fanatik orangnya. Taksub yang sebenar-benarnya. Faham tuan-tuan ya? Beliau mata tu macam faham betul. Jangan macam tu kan. Dalam kalangan kita, walau sebaik macam mana kita dengan dia, kalau dia dah didapati bersalah, dia bersalah tetap salah. Tak payahlah dia dekat-dekat lagi lah. Nyampah kadang kita tengok orang macam tu. Backup tak tu lah. Apa benda dia bayar kau sangat sampai jadi macam tu. Kenapa itu? Nabi larang panggil itu. Sebab itu akhirnya kesesatan, kejahilan makin berleluasa dalam masyarakat. Apabila semua telah dikabuli dengan duit wang ringgit ni semua. Ingat, maka jangan sama sekali fanatik. Jangan asobiah taksub. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita nak hijrahkan adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Baginda Nabi sangat marah, Nabi sangat pantang sekali kalau ada dalam umatnya yang berperangai apa? Yang ketiga. Perangainya apa? Yang ketiga iaitu menyusahkan hidup orang lain. Ini perangai Nabi sangat benci. Kalau di zaman Nabi SAW dulu, memang ada sampai orang datang report pada baginda Nabi. Report yang macam mana? Ada orang datang report ke Nabi berkait tentang ada seorang tu imam tu, dia menjadi imam dalam keadaan sampai makmum semua jadi sampai tak khusyuk lagi dah. Sampai ada jumpa dengan Nabi mengadu, dia kata, ya Rasulullah, la akadu udrikus salah mimma yutawilu bina fulan. Ya Rasul, kami dah tak mampu nak ikut tu imam tu lagi dah. Pasal panjang sangat dia baca. Tu imam baca panjang sangat. Kata Ibnu Mas'ud, masa tu aku tengok Nabi punya muka merah padam. Nabi ni banyak benda Nabi marah, tapi Nabi tak pernah semarah itu. Nabi ni dia tak sukalah ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan menyusahkan orang ramai. Nabi tak suka. Nabi tak suka. Sebab itu Nabi SAW pun berpesan kan, apa kata Nabi? Fama ra'aitun nabi fi mau'izatin asyadda ghadaban min yauma idzin. Kata Ibnu Mas'ud, aku tak pernah tengok seumur hidup aku baginda Nabi sangat marah sangat macam tu sekali. Maknanya kalau dalam kalangan kita, kalau nak jadi imam sekalipun, janganlah sampai memberatkan makmum, jangan sampai memberatkan jemaah. Nabi berpesan apa? Ayuhan nas innakum munafirun. Kalau kamu jadi imam, kamu janganlah membuatkan orang rasa agama tu susah. Faham? Jangan jadikan agama tu susah. Orang rasa agama, ya Allah, ada orang kan jenis dia seumur hidup tak pernah mari masjid.
Sekali main masjid kena pula Tok Imam bantai baca Al-Kahfi satu rakaat. Oh, dia kata memang cabut skru macam ni kan. Tobat aku tak mari dalam masjid ni memang surah Petronas dekat sikit. Oh, jangan jadi macam tu orang yang membebankan orang lain. Sebab itu Nabi kata faman shalla bin nas falyukhaffif. Siapa-siapa jadi imam ringan-ringankan. Sebab itu kita khususnya yang jadi imam, kita kan digalakkan kita tampil saja ke depan ke sejadah imam, toleh menghadap makmum sambil-sambil berpesan sawu sufufakum tu kan. Lurus, rapatkan saf. Apa tujuan? Bukan suruh cakap nengok tak ada benda. Tengok siapa di kalangan makmum kita malam ini. Oh, ramai budak vocational, budak yang marah ni, banyak ada budak SPM ni. Ini kan baca inak atau inak kuliah kan berhenti awal kan dia orang banyak main bola, tengok TV banyak. Malam ni bakor sikit. Ataupun tengok, oh tak boleh ni semua geng pencin-pencin belakang ni mata pejam celik, jam tak celik-celik tak boleh. Baca alam nasyurah cukup lah ni. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia tengok. Saya ada tu imam kadang saya tak faham. Balik kita geram sekali ni surah RNR. RNR punya surah kan kecil. Tapi ada orang kadang barangkali di taman dia di Korea dia tak pernah ditolak jadi imam tu. Sekali kawan tu nampak dia janggut sikit kan. Ngaji imam, boleh. Dia batai jadi imam, lepas tu suara bergema pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, macam Masjidil Haram bosan. Baca kami panjang ada jenis macam tu. Memang makmum ngamuk panjang sangat, macam-macam bunyi. Ada sekali tu di surah Al-An'am, saya ingat lagi. Kita masa tu kan musafir, duduk di luar, tunggu panjang itu imam ni. Ada seorang pakcik tu, tak tahu balik nuri ikut tangan pegang bunga telur. Marah. Panjang-panjang balik rumah lah. Pakcik tu cakap dulu, panjang-panjang balik rumah lah. Ke imam tu, Allahu Akbar. Dengar kan? Dia dengar rasanya lah. Oh, bagus juga ni. Jadi pakcik-pakcik loudspeaker ni bagus ke? Hafiz kan dah. Reti lah sikit, menyusah ke orang. Bantai macam banyak-banyak. Kita bagi laluan azan isyak dulu tuan-tuan. Dan selepas ni kita akan sambung lagi sikit berkait tentang penghijrahan kita daripada apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Belakang luar pun ada juga. Kat luar pun ada. Sebelah dalam. Perangai yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hijrahkanlah diri kita. Kot-kot pernah terbuat perangai-perangai yang disebutkan sebentar tadi, moga kita jangan buat. Dan salah satunya baru kita sebut tadi adalah perangai yang dibenci Nabi adalah buat satu perangai yang menyusahkan orang ramai. Jangan dibuat perangai macam tu. Khususnya kalau kita yang jadi imam, agak-agak je lah tuan-tuan, jangan nak melampau sangat. Itu kita pesan adik-adik yang hafal Quran kan, memang dijemput jadi imam tarawih sekalipun. Tapi kalau dah tak ingat, dah tersangkut-sangkut ayat tu, rukuk je lah. Jangan duduk lama sangat sangkut. Belakang wajib jangan larat sangat. Dia duduk sangkut tu lekat situ pula tu. Wajib mana larat dia semua. Kadang baca sabihis je pun sangkut belakang tu pun. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa sampai dekat wayatajan. Dah lekat dah. Budak tu pun dia harap pakcik-pakcik belakang dia tolong sambung. Mana ada pakcik ni semua pop ye belakang, mana ada boleh sambung. Lagu Ahmad Jaih dia ingat, mana boleh sambung, tak boleh sambungnya. Apa tu sudah tak boleh ada wayat tajan rukuk je lah dia. Oi. Dia malu segan orang bayar. Takkan budak apa Quran wayat sabihi tak lepas. Dah kali ada tak larat dia duduk maintain situ juga. Pakcik belakang tak larat dah. Allahu Akbar. Pakcik belakang rukuk je lah. Tak larat semua. Kan? Dia panjang-panjang jangan. Tapi sungguh pun gitu. Tuan-tuan janganlah beranggapan
Oh, maknanya Nabi ni baca tak panjang sangat kot kalau jadi imam. Tak juga. Nabi sendiri kalau semayang, kata Amr bin Haris, Rasulullah SAW, Nabi kalau semayang dalam rakaat-rakaat Nabi, kebiasaan Nabi baca apa? Kalau dalam solat subuh, kebiasaan Nabi rakaat pertama Nabi akan baca Izash Syamsu Kuwirat ataupun surah At-Takwir 29 ayat. Atau kadang-kadang kata sahabat Nabi, Nabi dalam solat subuh satu rakaat Nabi baca surah Waqi'ah 96 ayat. 96 ayat. Atau kadang-kadang Nabi baca surah Al-Mu'minun 118 ayat. Atau kadang-kadang Nabi baca surah At-Tur 49 ayat. Di subuh ni. Atau kadang-kadang Nabi baca surah Ar-Rum 60 ayat. Itu bayangkanlah Nabi punya bacaan. Maknanya sahabat tadi ni panjang tak panjang? Panjang sangat sampai luar dari kebiasaan. Orang sahabat lain biasa dah panjang dengan Nabi, ni panjang sangat. Sampai kalau sembahyang zuhur, kita ingat zuhur ni Nabi baca inna atau inna kuliah tabak yada itu. Dah, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah sembahyang dengan Nabi. Aku nak sembahyang dengan Nabi, rasa nak membuang, nak foto aja. Pergi ke tandas, pergi membuang. Lama lah, datang balik masih rakaat pertama lagi. Zuhur. Bayangkanlah foto sempat membuang tu, bersih-bersih, datang masih rakaat pertama lagi. Lama tak lama Nabi punya sembahyang. Itu. Jadi maknanya kalau panjang sekalipun janganlah keterlaluan sangat sampai menyusahkan jemaah kita tuan-tuan, menyusahkan jemaah. Kita kadang-kadang bukan dilarang sangat. Tapi kalau macam di luar negara, macam di Indonesia dahsyat dia orang punya sembahyang. Dulu kan masuk berita dia dulu. Ada satu pondok pesantren Al-Fatah Desa Temburu Kecamatan Karas Jawa Timur. Dia punya pesantren dia semayang tarawih 20 rakaat plus 3 rakaat witir, 23 rakaat 8 jam. Mula dia kan maghrib isyak awal. So dia mula pukul 7 malam, habis pukul 3 pagi. 30 juzuk tiap-tiap malam. Bayanglah tuan-tuan jadi jemaah sangat cirit insya-Allah. 30 juzuk tiap-tiap malam, 8 jam tau. Dan bukannya semua ni budak pesantren pondok-pondok muda dah campur-campur orang ahli Korea situ pula. Nyengik-nyengik datang tapi dia lain. Dia kalau dah biasa. Kita tak apalah tuan-tuan, kita tarawih start 9 suku start, habis 10.30 10.45 standard. Habis 11.45 insya-Allah imam kena bunuh. Insya-Allah. Dan tak ditemui lagi dah. Tak ada lagi dah. Dia jumpa tepi sungai. Memang kena lempar tu imam dia tu. Ngamuk orang. Sikit-sikit sudah Allah masuk syurga sama. Garang orang kita ni jangan. Dia ibadah nak, pahala nak, tapi jangan banyak sangat. Ngam-ngam sudah. Cukup lah sikit-sikit je. Seram saya kalau saya dijemput jadi imam pun saya tak berani banyak-banyak. Orang kita belakang beliau ada tu, kita takut. Itu yang ketiga ya. Nabi paling marah, Nabi paling benci perangai apa? Menyusahkan orang ramai. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW, baginda Nabi sangat marah ataupun Nabi sangat benci yang kita nak hijrahkan perangai kita, iaitu apa? Iaitu Nabi sangat tak suka kalau ada dalam kalangan umat dia yang jenis suka menipu. Menipu ni Nabi pantang tu. Khususnya buat para peniaga-peniaga sekalian. Kalau ada yang niaga dalam majlis ni, niagalah elok tuan-tuan. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nabi kata seorang peniaga yang jujur, amanah sifatnya akan dimasukkan dalam syurga dengan Nabi, orang siddiqin, orang mati syahid. Jangan main-main. Peniaga-peniaga yang jujur ni sebaris dengan mati syahid tu. Mati syahid kan senang nak dapat. Ajak pergi Palestin lawan Israel tak berani. Tapi hanya kerana duduk di tanah air ni dengan niaga elok, niaga jujur, amanah tu saja, nanti mati masuk dalam syurga sebaris dengan Nabi, orang mati syahid, orang siddiqin tu. Yang main-main. Pasal apa? Pasal nak cari peniaga yang jujur bukannya senang. Semua kan al-fulus. Semua fikir fulus. Al-fulusu fid dunia wal mampusu fil akhirah. Macam hadis je Ustaz, mana tak ada tu ayat mereka. Dia fulus, is all about fulus. Money, duit, semua duit. Nipu pelanggan berapa ramai. Saya paling geram kalau niaga buah ni.
Kalau dah tak manis, kalau tak tahu manis, tak cakap je lah. Oh, saya pun tak pasti lah. Belah sikit rasa sendiri lah. Ni mangga ni manis lah. Oh, saya tak pasti lah. Cakap macam tu kan senang. Belah sikit bagi dia rasa. Macam mana kak? Okey. Okey, bagi sekilo. Okey. Ini oh manis. Manis. Macam akak lah manis. Alamak ayat. Akak tu ini pandai gurau. Apa dia dah 2 kilo? Daripada nak sekilo, dia 2 kilo. Perempuan pantang puji lebih sikit. Lebar senyum. 2 kilo jadi dia. Lepas tu pula yang menipu dalam timbangan pun ada lagi perangai tu. Rambutan nak sekilo, setengah 2 kilo kadang. Oh, dia letak turun. Kerat sikit letak balik, turun balik buah. Ambil letak balik, apa masalah. Lebih kurang sudah lah. Kan ada macam tu kan? Dia gunting sikit buah turun balik. Jarum tu turun sikit, naik turun. Lepas turun. Ataupun kadang jarum mengadap dia, kita tak tahu, kita minta 2 kilo, entah dia letak sekilo 8 atau sekilo setengah kadang dia letak. Ada menipu dalam timbangan. Lepas tu kadang kita tengok, tak kaya-kaya hidup, macam tu dah tak berkat, nipu orang. Saya dulu paling geram sekali kalau berniaga bazar. Kita dah lapar, bulan Ramadan. Menipu, geram semua, buat kuih apa tu, onde-onde baru bagi, kuih Melaka yang bulat-bulat kan. Besar bola gua pun. Besar, 4 biji, 2 ringgit. Kita pun beli, dah lapar, pergi ceramah kan, lapar, mana makan, kering tegak. Sekali dapat buka puasa, kurma sikit, masuk kuih Melaka tu. Punyalah jauh dia punya Melaka. Tak pecah-pecah lagi kan. Gula Melaka dia besar lemak, besar ni ya. Kat ujung, baru pecah. Nipu, dia gentil dah besar-besar buat tebal-tebal kan. Gula Melaka dia nak jimat, letak sikit, secongek kecil ujung. Menipu dah lah, penipu ceramah kat tu. Geram tu rasa. Nipu. Paling marah sekali tu, karipak oksigen. Oh, karipak oksigen. Kita ambil karipak tu boleh goncang, pelang-pelang. Kosong banyak orang tu. Geram betul. Janganlah nipu. Kita dah kadang semayang tak tahulah. Semayang Tuhan terima ke tak, niaga pula nipu. Niaga madu je, saya geram. Niaga madu. Kalau dah tak asli tu cakap je lah. Jangan nipu orang. Ni asli ke madu? Asli. Saya sendiri pergi ambil sarang tu. Sengat-sengat semua saya kena. Asli. Alamak, balik-balik dah tak jadi, makin kecil manis lagi teruk dah. Nipu, campur gula, campur apa, macam mana. Kawan saya kata tu kalau nak cari madu yang betul-betul asli, cari dekat area Bentong. Kalau dekat utara, dekat Green. Jalan dalam tu, orang asli jual tepi jalan tu. Itu je lah yang asli pun. Itu pun tak juga. Yang aslinya dia. Madu tu tipu juga. Dia dah pandai menipu lah. Tak tahu dia belajar mana. Tak tahu yang aslinya dia. Alah. Patutlah bila saya jumpa macam-macam jenis bentuk tipu-tipu ni, baru saya faham. Patutlah Nabi kata, kalau dia jujur sebagai peniaga, mati masuk syurga dengan Nabi tu. Sebab bukan senang nak jujur. Berapa ramai ambil upah pasang tai rumah orang, rumah ni tak habis pergi buat rumah orang lain. Duit ambil tak? Duit ambil habis dah. Telefon tak angkat. Ustaz ni macam jadi kat dia ni. Geram bahasanya nak tolong orang Melayu. Nak tolong orang Islam kita kan. Orang Islam sendiri mau menipu macam mana. Geram tu rasa. Pasang tai tak habis pergi buat rumah orang lain. Rumah orang itu tak habis pergi buat rumah orang lain lagi. Tak habis, duit habis-habis dah. Minta duit. Kadang kerja tak jalan lagi, minta duit dah. Lepas tu entah dia bancuh simen, entah macam mana ketuk bunyi tu. Bunyi kosong. Tong. Menipu. Ada orang macam tu? Saya tak cerita orang ni tau. Dulu orang kampung saya sendiri memang ada orang macam tu. Geram tu kita pasang rumah-rumah kita. Pasang tak habis, pergi buat rumah lain. Habis. Sampai satu kampung semua dah mengamuk dah. Dah sumpah serana, ini mati celak tak lewoi sampai betul tu penang dalam bumi tu. Orang kampung kan marah bukannya, tapi atas kepala marah semacam marah sama lah. Tapi itulah kan orang yang macam tu saya sebut di awal tadi. Kalau jenis tak berubah tu saya kata sudah tak berubah. Takdir Tuhan satu hari yang saya cerita tu pasal tai rumah orang tu, jatuh pokok patah kaki. Masuk hospital, orang nasihat lah kata ustaz, pergi nasihat dia tengok. Dia tengah-tengah dia sakit, dia tukuk kita nasihat ni dia dengar lah. Dulu tengah duit dia banyak, job tengah banyak, mungkin dia lalai lagi. Dia dah kena balasan, dia ikut dia hisap pergi nasihat. Kita pergi yang lawak dia.
Baru nak melawat, niat nak nasihat ni, dia salam-salam, Ustaz, inilah ujian orang baik-baik kan. Baik lagi. Inilah ujian orang baik-baik, Ustaz. Saya hidup tak pernah kira orang kampung, Ustaz. Saya buat kerja walau tak habis pun, tapi saya tak. Kau buat kerja tak habis, kau nak kira benda je. Memang orang macam tu, dia tak risau-risau. Marilah mak hijrah berapa tahun, sama rumah. Itu yang Nabi marah. Jangan menipu dalam perniagaan, dalam urusan. Jangan menipu sama sekali. Tuan-tuan, di barisan ahli jawatan kuasa masjid pun sama. Duit yang kita terima amanah orang ramai ni guna elok-elok. Ada masjid tu, AJK dia guna duit masjid pergi umrah. Apa masalah kau Pak Haji? Dia pergi buat umrah pakai duit masjid, tahu tak? Ini memang dia report balai dah, boleh dah selesai lah. Tapi tak pernah sangka. Orang tanya dia, mula tak mengaku. Ujung-ujung dia mengaku. Tapi tahu ayat dia kata apa? Guna pergi umrah, bukan karaoke, bukan pergi siang di danau. Oh, pergi umrah, takkan salah. Astaghfirullahaladzim, kau tak pada lebah tak kepala. Memang macam tu. Kadang kita pelik, kenapa ada orang masih meneruskan perangai tak elok? Dia rasa dia betul. Dia rasa dia betul. Duit masjid, bukannya salah pun. Guna pun umrah. Apa masalah kau pakcik tak faham tu lah, ya Allah. Inilah dia. Tu yang Nabi suruh berubah. Jangan duk menipu, tuan-tuan. Tu yang keempat. Yang kelima. Tapi baru ni ada orang tanya, Ustaz, kalau macam kita tipu isteri, tipu orang rumah tu kira macam mana? Ustaz, kira dosa tak dosa? Yang tanya tu orang masjid tu. Dia tengok pada situasi lah. Tengok pada situasi lah. Dia kalau kita dengan pasangan ni ada kelonggaran. Sebab memang ada hadis Nabi sebut bahawa kalau dalam bab menipu ni, kalau dalam peperangan dibenarkan. Dia kalau musuh tangkap, janganlah jujur sangat. Musuh tangkap, bagi tahu. Oh, kami tentera tinggal banyak ni kata tempat, 2 rosak 4 lagi elok. Lepas tu kami askar tu demam influenza tu. Bukan musuhnya besar, jujur Islam tak boleh menipu. Oh, masuk air macam tu. Terutama dalam peperangan boleh menipu. Yang kedua, menipu untuk membaikkan dua saudara yang bergaduh tu boleh. Dan yang ketiga, menipu dengan pasangan. Menipu pasangan ni bukan menipu kata pergi kursus tahu pergi nikah lain tu, bukan. Menipu ni sekadar menjaga hati itu je, sikit-sikit. Jaga hati je. Orang perempuan kan jenis suka tahulah soalan dia kadang. Soalan yang memang kalau kau ada double PhD pun takkan mampu jawab bang. Takkan mampu. Abang betul ke saya dah gemuk? Betul ke saya dah gemuk bang? Tuan-tuan nak jawab apa? Pasal jawapan kita akan menentukan sama ada kita akan makan di rumah atau makan luar selama seminggu. Awak sebenarnya taklah berapa gemuk sangat. Amat dia gemuk lah tu. Jawab salah tak jawab. Nampak ya? Tengok drama, tengok heroin cantik. Betang lama tengok heroin. Ni nak tanya ni, saya dengan dia siapa cantik? Alamak soalan aduh. Dia tanya dia dengan heroin tu, mana lagi cantik? Tentu nak jawab apa? Takkanlah dia yang cantik tu, dia mestilah awak. Lepas tu spesial muntah. Itu boleh lah sikit-sikit nak jaga hati boleh. Lain-lain jangan nak menipu, tentu dosa hukum dia. Dan yang kelima, bagi Nabi mengajarkan, hijrahkanlah, jangan buat perangai ini. Perangai apa? Yang kelima, iaitu kita diajarkan supaya dalam kita bermasyarakat, janganlah berperangai tidak suka memperkenalkan diri bila diminta. Ini mungkin saya ingat tuan-tuan pun jarang-jarang dengar. Ada satu kisah pernah berlaku zaman Nabi. Satu hari seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu. Dia mari ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari rumah Nabi, dia kata ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala. Aku datang ke rumah Nabi dan aku pun panggil Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, gitulah dia panggil Nabi. Nabi pun tanya, "Manza?" Siapa tu? Nabi dalam rumah kan, Nabi tak tengok tingkap lah. Nabi pun, "Siapa tu? Manza, siapa tu?" Maka Jabir pun menjawab, "Ana, saya lah." Maka Nabi pun kata, Ana ka'annahu kariha." Seolah-olah Nabi marah. Jabir kata, oh Nabi macam marah. Dengan jawapan apa? Bila ditanya siapa itu, maka yang dia jawab adalah saya. Siapa saya? Cakaplah nama. Tuan-tuan, saya ingat pernah jumpa ke orang macam tu. Kita tanya dia siapa? Alah takkan tak. Oh, setengah jam teka-teki.
Lagi-lagi yang buat perangai macam tu jenis pakai nombor baru. Dia pakai nombor baru. Kita pun tengok nombor siapa ni, tak nampak 013 apa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat lama. Pula dah siapa pula sahabat lama. Macam tak suara ni? Macam tak? Tak pasal dah siapa ni? Alah, takkan kita kawan berpuluh tahun lama takkan tak ingat. Cakaplah siapa ni? Alah, cuba ingat dengar betul-betul. Tuan rasa kalau orang macam tu kita nak cakap apa pada dia? Ada rasa saya ada masa untuk sakit kepala. Nak melayan dia lagi, macam tak ada kerja lain tau. Tak sengaja kita kita kan dulu asrama sekali dulu, warden kita cubit telinga, tarik dulu, ketuk tampi dulu, ingat. Lama. Ada tak perangai ni tu? Apa masalah? Cakap je lah kau tu siapa? Orang ni sibuk lah, banyak kerja nak urus ni, musim-musim demam ni. Geram tu, perangai macam tu Nabi marah. Untuk mengetahui tuan-tuan lah, Nabi tak suka perangai tu. Dah ditanya siapa, bagi tahu je lah. Nak sikit-sikit awal-awal just mesra-mesraan tu tak apalah, sikit-sikit je lah. Takkan tak iya apa-apa. Dah bagi tahu. Jangan panjang-panjang. Nabi marah perangai macam tu. Apa ingat kau star sangat? Nak orang kena ingat kau tu siapa? Jangan macam tu, tak elok perangai. Kami ustaz-ustaz lah selalu paling kena. Kadang jumpa di pasar malam. Assalamualaikum ustaz. Salam sikit ambil berkat. Masa tu musim awal-awal Covid. Ustaz boleh salam tak? Tak apa Ustaz. Salam mati tak salam mati. Salam. Yalah Pak Haji salam je lah. Ustaz ingat tak saya? Jem. Baru aku sebut. Ustaz ingat tak saya? Saya ingat tak? Kita kan ustaz ni kan, kita menjaga hati. Oh, tak apa perasaan. Bukan tak apa. Memang aku tak ingat langsung phone kalau ikut. Tak apa. Itulah ustaz. Lupa saya tiap-tiap pagi tengok ustaz kat TV tau. Masalah kau Pak Ji. Dia tengok kita di TV, manalah kita nampak dia punya muka keluar macam ni. Dia baru tengok dia. Saya tengok ustaz pagi takkan ustaz tak ingat saya. Memanglah tengok. Jumpa tak pernah. La ilaha illallah. Tak apalah, bagi kita ini gurau saja kan. Tapi kalau dia ni kata sudah, kalau dia paksa kita untuk ingat tu, perangai macam tu kita nak beritahu, Nabi tak suka. Berhijrahlah daripada perangai macam tu. Wallahu a'lam. Cukup je lah tuan-tuan, sampai di sini je lah sembang-sembang kita pada malam ini. Moga-moga 5 perangai yang dibenci oleh Nabi ini kita hijrahkan, kita ubahkan ke arah yang lebih baik menjelang 1444 Hijrah yang akan tiba tidak lama lagi nanti insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah dalam suasana yang tidak menentu ketika ini, ekonominya, cuacanya, kesihatannya pada waktu ini, atau keadaan umatnya pada ketika ini yang tak menentu, yang tuan-tuan pun selalu baca berita sekarang kan, manusia yang bukannya orang lain, orang Islam sendiri perangai macam tu, perangai macam ni. Berdoalah pada Allah, moga Allah berikan kesejahteraan pada kita semua insya-Allah. Dan sebelum berakhir saya nak tinggalkan tuan-tuan satu doa. Nak catat, nak tulis silakan, nak rakam pun silakan. Doa ni saya ingat baguslah untuk amalkan masing-masing. Doa apa ni? Doa minta berlindung pada Allah agar anak cucu keturunan terhindar daripada budaya buruk perangai dan daripada terjebak dengan zina atau apa saja maksiat-maksiat kemaluan ni. Rugul lah, apa benda pelik-pelik lah sekarang tuan-tuan. Ini saya nak bagi tuan doa ni balik nanti bacakan pada anak cucu masing-masing. Boleh ya? Saya baca, tuan-tuan ulang perlahan-lahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Itu anak lelaki-lelaki ya. Kalau anak perempuan ubah sikit je. Allahumma ghafir zanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Ya Allah, ampunkan dosa anakku ini, bersihkan hatinya, peliharalah kemaluannya. Amin ya rabbal alamin.
doa itu nak bukanlah saya mengijazahkan tu, saya bukan siapa-siapa, tapi saya tinggalkan tuan-tuan dengan doa itu nanti amalkanlah. Siapa-siapa masuk dalam grup WhatsApp apa, minta dibacakan doa tersebut. Doa minta berlindung. Pertama, hati anak kita dibersihkan daripada niat-niat lintasan nak buat benda jahat, benda tak elok ni dijauhkanlah, dijauhkan. Yang keduanya minta agar kehormatan dirinya itu terpelihara, kesucian kehormatan. Bukannya apa, kadang bapa orang masjid, anak pula terlibat dengan benda-benda macam tu. Na'udzubillah min zalik, minta jauh, minta simpang tuan ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwa. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami seluruh warga ahli Qaryah Masjid Jamiatus Salihat Pekan Dengkil ini ya Allah. Nama-nama kami tercatat di pintu-pintu syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, kurniakan kami kesihatan tubuh badan, agar menjelangnya tahun baru 1444 Hijrah ini nanti ya Allah, kami menjadi di kalangan hamba-hamba-Mu yang makin banyak amal soleh kami, yang makin berubah ke arah yang lebih baik. Mulut dan lidah kami menjadi baik, amal-amal kami soleh sentiasa ya Allah. Dan ya Allah, andainya tahun 1444 Hijrah ini adalah tahun terakhir kami di muka bumi, maka matikalah kami dalam amal soleh, matikalah kami dalam keadaan bertaubat padamu, matikanlah kami dalam keadaan kami sentiasa melakukan amal-amal yang Kau cintai ya Allah. Masukkanlah kami, ahli keluarga kami dalam syurga-Mu ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum akhir saya nak bawakan di malam ni saya ada bawa buku ya. Buku yang ada di tangan saya ni adalah buku yang keempat karya saya lah. Judulnya Dropship Pahala. Yang mana buku ini merupakan himpunan nota-nota ceramah saya di TV, di radio. Jadi saya kadang nota tu kadang terbang-terbang lah. Lain kali saya bukukan. Siapa berminat nanti kat mana keluar di sebelah ni kot. Keluar ni. Kat luar nantilah, kat luar nanti siapa berminat untuk nak dapatkan buku ni. Cuma yang ada di tangan saya ni saya macam nak hadiah pun. Tapi dah satu untuk seorang dia laku kan. Siapa yang nak dapat hadiah ni dia kena jawab soalan saya dululah. Tunggu saya kata kalau kita sakit kena banyak bersedekah. Jadi saya nak bersedekah sebab saya sakit pinggang sekarang ni nak bersedekah. Sedekah buku je lah ustaz kan ada harta apa pun. Siapa dapat jawab soalan ni dapat free lah satu. Kalau yang dapat satu ni jangan berustik pula yang free. Soalan dia apa dia? Sila sebutkan 3 perangai yang paling dibenci oleh Nabi. Saya sebut 5 tadi, tuan sebut 3 jadilah. Silakan, lelaki perempuan tak elak, siapa nak jawab katakan. 3 perangai paling dibenci oleh Nabi yang telah saya cerita tadi ni. Okey, apa pertama? Menipu isteri boleh? Boleh ejaz lah, ejaz. Yang kedua? Jangan tak perkenalkan diri. Orang tanya nama kenal. Okey, boleh. Yang kedua, yang ketiga? Kawan tolong kena kenal 2 buku ni. Udah. Bergurau kasar. Jangan bergurau kasar macam pengalaman tu. Jadi ni siapa nak ambil ni? Ni saya nak ajar ni. Siapa nak ambil? Akan lepas bayang nanti ambil lah ya. Okey, jadi yang lain kena ni lah kalau nak ada di luar sana insya-Allah ya. Wallahu a'lam. Terima kasih saya ucapkan atas kesudian menjemput saya malam ini. Moga tuan-tuan menjelang tahun baru makin sihat, makin diberikan keberkatan dalam hidup, anak cucu semuanya jadi orang baik-baik. Amin insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.